Salam sejahtera, saya Evliana Petrus dari kelas 6 atas beta SMK Sikwati Kudat. Hari ini akan membentangkan Geografi SDPM semester 1 bahagian E. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ovelyn karena telah menyediakan PowerPoint ataupun slide ini. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah tema kedua, yaitu sistem geomorfologi dengan subtopik batuan. Untuk objektif pembelajaran yang akan diperolehi ialah menjelaskan ciri-ciri batuan, menyatakan 3 jenis batuan, menguraikan proses pembentukan batuan, menjelaskan perkaitan antara jenis batuan dengan konfigurasi bentuk bumi, mengenal pasti kepentingan batuan kepada manusia, serta menjelaskan kesan eksploitasi batuan kepada alam sekitar fisikal. Sekarang kita masuk kepada ciri batuan. Untuk ciri batuan, di sini terdapat 6 ciri batuan, yaitu yang pertama komposisi mineral. Untuk komposisi mineral terbagi kepada 2, yaitu batu keras dan juga batu lembut. Bagi batu keras terdiri daripada mineral seperti intan, korundum, topaz, dan kuartsa. Manakala bagi batu lembut terdiri daripada mineral taklum dan gypsum. Ciri batuan yang kedua adalah tekstur batuan. Untuk tekstur batuan terdapat 3, yaitu kasar, halus, dan juga licin. Bagi struktur batuan, sama ada batuan tersebut mempunyai struktur berhablur ataupun serpi. Dan yang keempat adalah rekahan dan ira. Batuan yang mempunyai rekahan dan ira yang banyak akan mempunyai sifat batuan yang lemah, contohnya seperti batu kapur. Dan yang kelima adalah warna batuan. Untuk warna batuan terbahagi kepada 2, yaitu batu gelap dan batu cerah. Untuk batu gelap terdiri daripada mineral gelap seperti gabbro. Manakala untuk mineral batu cerah adalah seperti mineral cerah granit. Untuk keporosan pula, batuan yang mempunyai rongga yang banyak akan mempunyai keporosan batuan yang poros. Oke, seterusnya adalah jenis batuan. Untuk jenis batuan, di sini terdapat 3 jenis batuan utama, yaitu batuan igneus, batuan enapan, dan batuan metamorfosis. Oke, seterusnya adalah proses pembentukan batuan. Untuk proses pembentukan batuan, bagi batu igneus, proses penyejukan magma dan juga pembekuan magma. Untuk batu enapan, proses mampatan dan simentasi. Manakala untuk batu metamorfosis, proses yang memerlukan tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi. Oke, untuk proses pembentukan batuan igneus, di sini seperti yang kamu lihat dalam gambar, gambar tersebut merupakan magma yang akan menyejuk dan akan membeku lalu membentuk batu igneus. Untuk proses pembentukan batuan enapan memerlukan proses pemadatan dan simentasi. Seperti yang kamu nampak dalam gambar, sedimen-sedimen akan dimampatkan ataupun dimadatkan lalu disementasikan ataupun berlaku proses yang kedua adalah penyemenan sehingga berlakunya ataupun terhasilnya batuan enapan. Untuk batuan metamorfosis pula, seperti yang telah saya beritahu tadi, pembentukan batuan metamorfosis
memerlukan tekanan tinggi dan juga suhu yang tinggi. Oke, dalam gambar tersebut, berwarna biru merupakan batuan metamorfosis yang akan terhasil. Seterusnya kita masuk kepada nama batuan. Oke, nama batuan yang dalam gambar adalah konglomerat, batu pasir, batu garam, batu gipsum, batu kapur, dan juga batu arang. Seterusnya, riolit, granit, andesit, diorit, dasit, granodiorit, basalt, dan gabbro. Di dalam gambar ini pula adalah batu apung, obsidian, granit, basalt, diorit, andesit, gabbro, dan juga liparit. Oleh itu, sekarang kita masuk kepada kepentingan batuan terhadap pembentukan pelbagai bentuk muka bumi. Kita lihat kepada contoh soalan, bagaimana jenis batuan mempengaruhi pembentukan pelbagai bentuk muka bumi 16 marka. Untuk soalan bagaimana, setiap fakta 3 marka, yang mana 1 marka untuk fakta, 1 marka proses, dan 1 marka untuk kesan. Untuk soalan yang mempunyai perkataan mempengaruhi, haruslah mempunyai perkataan meningkat menurun, panas atau sejuk, tinggi atau rendah, bertambah atau kurang di dalam jawaban. Kehendak soalan dalam soalan yang telah dinyatakan ataupun terdapat dalam slide tersebut adalah kehendak soalan pertama menjadi fakta, yaitu dalam soalan ini kehendak yang pertama adalah jenis batuan. Jadi jenis batuan akan menjadi fakta, manakala kehendak soalan yang kedua akan menjadi huraian. Kehendak soalan yang kedua dalam soalan ini adalah bentuk muka bumi. Oleh itu, bentuk muka bumi akan menjadi huraian dalam soalan ini. Nilai marka bilangan fakta berdasarkan jumlah marka, yang mana 5 fakta tambah 1 kesimpulan. Kita lihat kepada contoh jawaban. Oke, yang pertama adalah konglomerat. Batu konglomerat yang terdiri daripada komposisi kerakal, kelilir, dan batu tongkol, kesannya akan membentuk permatang dan gunung. Bagi batu shal terdiri daripada batu lempung yang lembut, kesannya akan membentuk cerun, landai, lembah, dan tanah pama. Bagi batu kapur terdiri daripada mineral kalsit yang mudah larut, kesannya akan membentuk pandang darat kars. Kita lihat lagi kepada cadangan jawaban ataupun contoh jawaban. Oke, yang keempat adalah batu arang. Batu arang adalah terdiri daripada mineral fosil tumbuhan yang lembut. Kesannya, batu arang membentuk tanah pama dan pinggir laut. Yang kelima adalah batu granit. Batu granit pula terdiri daripada mineral seperti kuarsa dan mika yang keras. Kesannya, batu granit akan membentuk tanah tinggi dan banjaran. Untuk batu gabbro pula, batu gabbro adalah terdiri daripada mineral seperti piroksin dan olivin yang keras. Kesannya, batu gabbro membentuk daik dan lereng curam. Kita lihat lagi. Oke, untuk batu basalt. Batu basalt adalah terdiri daripada mineral seperti feldspa, piroksin, dan olivin yang keras. Kesannya membentuk daik dan lereng curam. Untuk batu pumice adalah terdiri daripada mineral seperti feldspa yang keras. Kesannya membentuk tanah tinggi.
Batu Swiss pula adalah terdiri daripada mineral seperti slab, basalt, dan granit yang keras. Kesannya akan membentuk tanah tinggi dan permatang. Bagi batu gneisses terdiri daripada mineral seperti granit yang keras, kesannya membentuk tanah tinggi. Batu marmer pula terdiri daripada mineral seperti batu kapur yang lembut, kesannya akan membentuk tanah pama dan bukit. Bagi batu quartzit adalah terdiri daripada mineral seperti batu pasir, kesannya akan membentuk bukit sisa. Sekarang kita masuk kepada kepentingan jenis batuan terhadap alam sekitar manusia. Berikut merupakan contoh soalannya. Jelaskan kepentingan jenis batuan terhadap aktiviti manusia. Kehendak soalan, untuk soalan jelaskan, kehendak soalan pertama menjadi fakta dan kehendak soalan kedua menjadi huraian. Oleh itu, dalam soalan ini, kehendak soalan yang pertama adalah jenis batuan dan akan menjadi fakta, dan aktiviti manusia akan menjadi huraian karena merupakan kehendak soalan yang kedua. Oke, untuk alam sekitar manusia, ini merupakan contoh bagi alam sekitar manusia, yaitu bagi kehidupan manusia, penyakit, kematian, dan kerusakan harta benda ataupun infrastruktur. Bagi aktiviti domestik seperti berkelah, jogging, bekerja, mencuci, dan memasak. Untuk aktiviti ekonomi merupakan 11 aktiviti ekonomi yang telah kita pelajari, yaitu aktiviti domestik, pertanian, peternakan, perindustrian, pelombongan, pelancongan, perniagaan, IKS, pembalakan, pembinaan, pengangkutan, dan perikanan. Sekarang kita lihat kepada contoh jawaban. Untuk batu shal ataupun dikenali sebagai batu kolin, batu shal atau tanah liat sesuai untuk aktiviti perindustrian membuat tembikar atau bata. Batu kapur pula penting dalam aktiviti pelancongan seperti guania yang menjadi tarikan pelancong. Batu kapur juga boleh sesuai ataupun boleh digunakan dalam aktiviti perindustrian seperti membuat simen. Batu arang pula digunakan dalam aktiviti perindustrian seperti industri melebur besi. Untuk batu granit digunakan dalam aktiviti pembinaan karena batu granit mempunyai ketahanan ataupun struktur batuan yang keras. Jadi dia sesuai digunakan dalam aktiviti pembinaan seperti pembinaan jalan raya dan bangunan. Oke, seterusnya adalah batu marmer. Untuk batu marmer digunakan dalam aktiviti pembinaan seperti membuat lantai ataupun dinding bangunan. Bagi batu quartzit digunakan dalam aktiviti perindustrian membuat jam. Oke, untuk yang ketujuh adalah batu garam. Batu garam digunakan dalam aktiviti domestik yaitu dalam masakan. Dan yang ke-8 batu intan. Batu intan ataupun permata digunakan dalam aktiviti perlombongan. Selain itu kita masuk kepada kesan eksploitasi batuan kepada alam sekitar fisikal. Oke, contoh soalannya, bincangkan 6 kesan eksploitasi batuan kepada alam sekitar fisikal. Untuk kehendak soalan yang pertama menjadi fakta dan kehendak soalan yang kedua menjadi huraian. Dalam soalan ini, kehendak soalan yang pertama adalah kesan eksploitasi batuan yang akan menjadi fakta, manakala untuk
Kehendak soalan yang kedua yang akan menjadi huraian kepada soalan ini adalah alam sekitar fisikal. Untuk kesan eksploitasi batuan, berikut merupakan contoh kesan eksploitasi, yaitu yang pertama, kemusnahan hutan, pergerakan jisim, tanah tandus, pencemaran udara, kemusnahan kawasan tadahan air, dan kemusnahan habitat flora dan fauna. Jadi untuk nilai marka bagi soalan ini, bilangan fakta berdasarkan jumlah marka. Untuk soalan ini, 6 fakta tambah 1 kesimpulan. Sekarang kita masuk kepada contoh jawaban. Yang pertama adalah kemusnahan hutan. Kemusnahan hutan yang luas di kawasan perlombongan mineral akan menyebabkan peningkatan suhu setempat. Hal ini karena hutan yang dilupuskan akan menyebabkan zat poluan berkurangan dan mengurangkan kelembapan udara. Yang kedua adalah kejadian tanah runtuh. Kejadian tanah runtuh akan berlaku apabila penorokan tanah tinggi seperti pelombongan kuari menyebabkan permukaan tanah dan batuan akan diletupkan secara meluas. Kesannya akan mendorong kepada kejadian tanah runtuh akibat struktur tanah telah pun menjadi longgar. Dan yang ketiga adalah tanah tandus. Tanah tandus berlaku disebabkan oleh tanah yang dikorek untuk mendapatkan batu-batuan seperti batu biji timah. Kesannya, tanah yang dikorek menyebabkan kesuburan tani akan terjejas. Dan yang keempat adalah pencemaran udara. Pencemaran udara berlaku apabila kerja-kerja meletupkan batuan dalam aktiviti perlombongan kuari menyebabkan sebaran debu yang meluas di udara. Jadi sebaran debu yang meluas di udara akan menyebabkan kualitas udara akan terjejas. Dan yang kelima adalah kemusnahan habitat flora dan fauna. Untuk kemusnahan habitat flora dan fauna, dia berlaku akibat daripada pembukaan kawasan perlombongan, yang mana menyebabkan haiwan berkeliaran mencari habitat baru karena habitat mereka yang telah dimusnahkan. Dan yang keenam adalah kemusnahan kawasan tadahan air. Kemusnahan kawasan tadahan air hujan boleh berlaku apabila gelombongan kuari seperti meletupkan batuan akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan terhakis. Kesannya menyebabkan kadar resapan menurun dan simpanan air tani turut berkurangan. Sekarang kita lihat kepada contoh kesimpulan. Kesimpulannya, terdapat beberapa kesan eksploitasi batuan terhadap alam sekitar fisikal, yaitu kemusnahan hutan, pergerakan jisim, tanah tandus, pencemaran udara, kemusnahan habitat flora dan fauna, serta kemusnahan kawasan tadahan air. Oleh itu, berbagai pihak hendaklah berganding bahu untuk sama-sama mengatasi masalah eksploitasi batuan demi kemaslahatan bersama. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.